Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pada minggu yang ke-11, pada minggu ni kita akan cuba berbincang berkaitan tajuknya aplikasi kaedah fiqh dalam menangani isu kontemporari sains dan teknologi. Iaitu kita akan cuba melihat dari skop mengubah ciptaan Allah SWT. Yang kedua berkaitan merosakkan alam, dan yang ketiga memudaratkan kehidupan. Okay, sebagaimana yang telah kita pelajari sebelum ni, ini sebagai ulangan, iaitu kaedah-kaedah asas fiqh yang telah dipelajari pada minggu lepas ada 5, dan kelima-lima kaedah ini dikenali sebagai ibu segala kaedah dalam mazhab Syafi'i, iaitu yang pertama al-umur bimaqasidiha, iaitu setiap perkara bergantung kepada niat. Yang kedua al-yaqin la yuzalu bisyak, keyakinan tidak terhapus dengan keraguan. Yang ketiga al-masyaqqah tajlibut taysir, kesulitan atau kesusahan mengundang kesenangan. Yang keempat ad-darar yuzal, iaitu kemudaratan dihapuskan. Dan yang kelima al-adah muhakkamah, adat kebiasaan dijadikan sebagai sumber hukum ataupun uruf. Ini sebagai ulangan. Jadi lima kaedah inilah. Jadi kita akan lihat bagaimana penerapan atau aplikasi kelima-lima kaedah ni di dalam topik yang pertama berkaitan pengubahan ciptaan Allah SWT. Kemudian yang kedua kerosakan atau merosakkan alam sekitar. Dan yang ketiga berkaitan perkara yang boleh memudaratkan kehidupan. Jadi dalam isu yang pertama berkaitan mengubah ciptaan Allah SWT. Semua manusia kita ni telah pun diciptakan dengan seadanya, sebagaimana yang lahir daripada perut ibu, begitulah kita punya ketetapan fizikal kita lah. Jadi berkaitan isu mengubah ciptaan Allah SWT ni, mengubah ciptaan Allah SWT ini dibahagikan kepada dua. Yang pertama pengubahan yang dibenarkan, dan yang kedua pengubahan yang dilarang. Apa penentu kepada dibenarkan ataupun yang dilarang? Jadi larangan terhadap perbuatan mengubah ciptaan Allah SWT ni dapat dilihat dirujuk daripada nas dalam ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Kebiasaannya bila bercerita atau bercakap berkaitan pengubahan ciptaan Allah SWT kepada manusia ni, tidak lari ataupun pasti merujuk kepada dua sumber lah, iaitu Al-Quran dan hadis. Ayatnya pun sama. Kita lihatkan pada ayat yang ke-119 surah An-Nisa, firman Allah SWT, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala udillannahum wala umanniyannahum wala amurannahum fala yubattikunna adhanal an'am wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah wa man yattakhidhish syaitana waliyyam min dunillahi faqad khasira khusranan mubina. Jadi ini firman Allah SWT ini Allah rakamkan berkaitan dialog ataupun ucapan yang dikatakan oleh syaitan ataupun iblis lain, syaitan yang mana artinya, dan demi sesungguhnya aku akan menyesatkan mereka, iaitu manusia, daripada kebenaran, dan demi sesungguhnya aku akan memperdayakan mereka dengan angan-angan kosong, dan demi sesungguhnya aku akan menyuruh mereka mencacatkan binatang-binatang ternakan, lalu mereka pun membelah telinga binatang-binatang itu, dan aku akan menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah. Fala yughayyirunna khalqallah. Ini ialah godaan ataupun hasutan ataupun dakwaan-dakwaan yang dibawakan oleh syaitan lah. Dan ingatlah, sesiapa yang mengambil syaitan menjadi pemimpin yang ditaati selain daripada Allah, maka sesungguhnya rugilah ia dengan kerugian yang terang nyata. Jadi daripada firman Allah SWT ini menyatakan bahawa syaitan tu, cara dia untuk menyesatkan anak Adam ni, manusia ni, sebagai ada dinyatakan di sini, syaitan tu akan bersungguh-sungguh, dengan bersungguh-sungguhnya nak menyesatkan dengan cara memberikan angan-angan kosong, kemudian menyuruh supaya mencacatkan binatang-binatang ternakan, maknanya mengubahlah binatang ternakan tu, dan kemudian supaya syaitan tu juga mengajak manusia ni supaya mengubah ciptaan Allah SWT yang ada pada diri mereka sendiri. Ini dalil ni menjadi dalil utamalah dalam berkaitan larangan supaya mengubah ciptaan Allah SWT. Tapi dalil ini tidak dinyatakan secara jelas apa yang boleh diubah, apa yang tidak boleh diubah. Kemudian rujukan yang kedua ataupun dalil
berkaitan pengubahan ciptaan Allah Taala ni daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-washimat wal mustawshimat wal mutanammisat wal mutafallijat lil husn al mughayyirati khalqallah. Iaitu artinya Allah melaknat orang yang membuat tatu, al-washimat yang membuat tatu, wal mutawashimat yang meminta dibuat tatu untuknya, wal mutanammisat yang mencabut bulu di muka, yang meminta dicabutkan bulu di mukanya, wal mutafallijat lil husni, dan orang yang menjarangkan giginya untuk kecantikan, lil husni, untuk kecantikan, yang mana mereka semua telah menukarkan ciptaan Allah SWT. Ini dua bukti ataupun dalil yang melarang supaya manusia ditegah untuk mengubah ciptaan Allah SWT. Tapi ada daripada dua dalil ini juga tidak dinyatakan secara jelas berkaitan pengubahan yang lain. Yang jelas dinyatakan di sini ialah kalau untuk buat tatu, untuk mencabut bulu di muka, menjarangkan gigi. Tiga je yang dinyatakan. Tapi dinyatakan di sini sebabnya ialah lil husni, untuk kecantikan. Jadi ditekankan pada perbuatan menjarakkan gigi. Wal mutafallijat lil husni. Dan menjarangkan gigi untuk kecantikan. Tujuannya untuk kecantikan semata-mata. Maka tujuan mencantikkan atau tujuan kecantikan semata-mata itulah yang menjadi ilah ataupun sebab kepada larangan untuk perkara yang lain yang mempunyai tujuan yang sama. Jikalau apa-apa juga pengubahan selain daripada menjarangkan gigi itu, yang mana tujuannya untuk mencantikkan daripada yang sedia ada itu, maka ianya adalah dilarang. Jadi tujuan untuk mencantikkan itulah menjadi sebab kepada larangan untuk mengubah ciptaan Allah SWT. Jadi di sana ada dinyatakan pengubahan yang dibenarkan dan pengubahan yang tidak dibenarkan. Jadi pengubahan yang dibenarkan ni ulama Islam bersepakat bahawa mengubah ciptaan Allah SWT kerana sesuatu keperluan adalah dibolehkan. Kerana keperluan. Bukan kerana kecantikan. Kerana keperluan. Jadi mereka bersepakat bahawa memotong rambut, mengerat kuku, berkhatan, berinai bagi wanita dan mewarnakan rambut dengan selain daripada warna hitam adalah diharuskan ataupun dibolehkan serta tidak termasuk di dalam perkara yang dilarang. Jikalau dilarang memotong rambut kerana mengubah ciptaan Allah, saya ramailah manusia-manusia yang seakan-akan macam apa kalau semua rambut panjang, mengerat kuku kalau tak potong akan jadi panjang, ada rupa apa je. Jadi kesemua ni dikatakan sebagai fitrah. Jadi fitrah manusia tu memang memotong rambut tu dikira sebagai fitrah, memotong kuku dikira sebagai fitrah, berkhatan juga sebagai fitrah, berkhitan sebagai fitrah. Jadi kesemua ni dibolehkan, tidak termasuk dalam perkara-perkara yang mengubah ciptaan Allah. Pembedahan kosmetik yang bertujuan merawat kecacatan anggota badan yang terjadi sejak kelahiran atau disebabkan oleh penyakit atau sesuatu kemalangan adalah dibolehkan. Jadi apa-apa juga tindakan ataupun perbuatan yang mengubah ciptaan kerana untuk disebabkan kecacatan anggota pada sejak kelahiran ataupun penyakit ataupun kemalangan dibolehkan. Yang tiada di sini untuk kecantikan tidak ada. Contoh kecacatan anggota badan sejak lahir, contohnya sumbing lah. Berlaku sumbing pada bibir. Semenjak kecil, semenjak lahir dah ada sumbing. Jadi itu dibenarkan atas alasan keperluannya, iaitu mengubah ke arah kecantikan, ke arah kesempurnaan lah, untuk mengelakkan daripada menerima kesan yang buruk sekiranya besar. Psikologi lah. Kesan psikologi akan diejek dan sebagainya. Akan memberi kesan yang tidak bagus lah pada diri yang ada kecacatan, seumpama sumbing tadi. Ataupun penyakit. Terpaksa dibedah untuk membaiki penyakit yang ada. Bukan untuk kecantikan tapi untuk merawat penyakit ataupun suatu kemalangan. Jadi keharusan ini adalah kerana kecacatan ini mengandungi kemudaratan dari sudut fizikal dan mental. Sebagaimana dinyatakan tadi. Jikalau seorang bayi itu sumbing waktu kecil tidak diubah kepada bentuk yang lebih, orang kata yang normal, maka secara fizikalnya dia akan terkesan lah sekiranya dah besar nanti, dan juga mental. Ramai kawan-kawan akan mengejek dia dan sebagainya. Jadi
pesakit yang mengalami kecacatan anggota sama ada merasa kesakitan disebabkan kecacatannya ataupun terhalang dari mendapat manfaat dari anggotanya yang cacat. Kesemua sebab ini adalah alasan yang kuat untuk membolehkan atau dibolehkan dilakukan pembedahan. Ini yang dibenarkan. Hanya bukan untuk kecantikan tetapi untuk merawat ataupun mengubah kepada bentuk yang lebih baik sekiranya berlaku kecacatan semenjak lahir. Antara pengubahan yang tidak dibenarkan ni, ulama Islam bersepakat bahawa mengubah ciptaan Allah dengan tanpa sebarang tujuan yang dibenarkan adalah haram. Pengubahan ciptaan Allah yang dilarang ialah perbuatan mengubah ciptaan Allah yang sedia ada, yang dah pun sempurna, tetapi tidak puas hati dengan kurniaan yang ada itu dan bukan bertujuan untuk merawat atau memulihkan kecacatan. Pembedahan yang bertujuan semata-mata untuk menambahkan kecantikan atau mengekalkan keremajaan adalah haram. Ini semua ni untuk kecantikan semata-mata. Jadi tujuan utama pembedahan begini hanyalah untuk mengubah mengikut hawa nafsu dan keinginan sahaja. Bukan keperluan yang hajat, yang daruriyat tu. Bukan yang daruriyat yang sangat diperlukan. Jadi pembedahan sebegini boleh membawa kepada pelanggaran hukum-hukum agama yang lain seperti penggunaan dadah dengan tanpa keperluan dan membuka aurat kepada doktor yang berlainan jantina dengan tanpa sebarang tujuan atau sebarang keperluan. Contohnya macam yang dikatakan pelanggaran hukum-hukum agama ni, penggunaan dadah. Contohnya, katakanlah mengubah sesuatu fizikal lain. Contohnya hidung, katakan hidung. Daripada hidung yang pesek, diubah kepada hidung yang lebih mancung, cantik. Semasa melakukan pembedahan itu, pastinya pesakit, bukan pesakit, orang yang berniat untuk mengubah itu akan disuntik dengan dadah untuk bagi dia tidak sedar, kemudian barulah boleh dijalankan proses pembedahan. Jadi pengubahan itu kategorinya hanyalah sebagai tahsiniat untuk bercantik-cantik, bukan daruriyat. Maka keutamaan kat situ adalah tidak diperlukan, tidak dianggap sebagai perkara yang utama. Maka menyuntik dadah yang mengubah fungsi akal yang asal tadi, itu adalah haram. Jadi telah berlakulah perkara-perkara atau pelanggaran-pelanggaran hukum-hukum agama yang lain. Itu telah menggunakan dadah dengan cara yang tidak betul lah, pada tempat yang tidak betul. Pada tempat mengubah hidung dan sebagainya lah. Jadi, pembedahan kosmetik untuk mengubah suai jantina atau anggota badan yang dirasakan tidak sesuai dengan jiwa adalah haram kerana jika diteliti, tidak ada pun keperluan. Tidak diperlukan sangat. Kalau dah ada pun dah kira okey. Jadi, orang-orang yang mahu mengubah anggota badan yang dirasakan tidak sesuai dengan jiwa adalah orang yang tidak redha dengan ketentuan Allah SWT kepadanya. Orang begini terpengaruh dengan bisikan syaitan tadi. Sebagaimana firman Allah SWT tadi menyatakan, syaitan itu yang menggoda, yang mengajak orang-orang yang sebegini supaya terpengaruh. Jikalau dia ikut, maka dia telah pun terpengaruh dengan bisikan syaitan. Secara tak langsung tidak bersyukur dengan kurniaan Allah SWT. Jadi daripada huraian-huraian ni, bila kita lihat apa kaedah yang telah pun diaplikasikan dalam penetapan kebenaran ataupun larangan, di dalam isu pengubahan ciptaan Allah SWT. Antaranya dua lah. Daripada 5 kaedah tadi, 2 berkaitan. Al-umur bimaqasidiyah. Setiap perkara dengan niat dan tujuannya. Jikalau niatnya untuk kecantikan, semata-mata hukumnya menjadi haram. Jikalau niatnya semata-mata kerana untuk mengubah kecacatan semenjak lahir, seperti sumbing, ataupun kerana untuk rawatan akibat penyakit, ataupun akibat kemalangan. Maka sebab-sebab ini dibenarkan dengan sebab niat yang betul lah dan tidak bercanggah dengan apa yang dibenarkan oleh. Yang kedua, ad-darar yuzal. Kemudaratan akan kenalah dihilangkan atau dimusnahkan atau dihapuskan. Contoh tadilah macam untuk akibat kemalangan, kalau tidak dilakukan pembedahan, pengubahan, mungkin akan memberikan mudarat yang lebih dahsyat, yang lebih teruk kepada yang mengalami itu, maka hendaklah dihilangkan, maka dibenarkan. Mengubah ciptaan sekiranya menepati 2 kaedah ni. Itu berkaitan pengubahan ciptaan Allah SWT. Kemudian isu yang kedua, merosakkan alam.
Jadi penggunaan kaedah fiqh yang kita belajar 5 tu bukan hanya terhad kepada hukum-hukum berkaitan ibadat, tetapi dalam konteks yang lebih luas, termasuklah dalam aspek pengurusan alam sekitar. Contoh aplikasi kaedah fiqh yang berkaitan merosakkan alam sekitar. Okey, kaedah pertama, al-umur bimaqasidiha. Setiap perkara lah merujuk kepada niatnya. Jadi dengan niat itulah penentu kepada dapatnya pahala ataupun dapatnya dosa. Maka niat tu jugalah menentukan halal ataupun haram apa yang dilakukan. Contoh isu-isu berkaitan alam sekitar yang merosakkan alam ni, contohnya yang pertama, pembakaran pokok untuk tujuan penanaman semula. Dengan niat nak menjimatkan kos atau mengelakkan pembaziran. Tetapi dalam masa yang sama, dengan pembakaran terbuka tadi, menyebabkan asap yang dilepaskan ke udara telah menyebabkan pencemaran udara kepada penduduk atau pada manusia. Memberi kesan buruk kepada udara lah, yang akhirnya memberi kesan buruk juga kepada nafas manusia yang ada di sekitar. Jadi niatnya ialah bagus untuk menanam semula, tapi dalam masa yang sama memberi kesan juga yang buruk kepada manusia. Maka kat sini setiap perkara tu ada niatnya. Niatnya walaupun untuk baik, untuk menyebabkan kos, tapi caranya pula tidak kena. Sedangkan di sana ada inisiatif lain ataupun cara lain yang lebih memelihara alam sekitar. Maka penggunaan kaedah pembakaran secara terbuka untuk niatnya penanaman semula untuk menjimat kos yang baik tadi tidaklah terpakai dalam isu ni kerana ada cara yang lebih baik lagi. Ataupun contohnya yang kedua, pembinaan projek perumahan untuk keperluan manusia boleh diterima, tapi pada masa yang sama kesejahteraan alam sekitar perlu dipelihara dan sebarang kerosakan kekal yang boleh menjejaskan ekosistem kehidupan wajar dielakkan. Pembinaan projek perumahan contohnya kan. Kena ambil kira keadaan tanah, keadaan lereng bukit atau sebagainya, keadaan binatang-binatang dan sebagainya perlu diambil kira. Kerana niatnya yang baik tadi untuk membina perumahan untuk manusia, perlu diambil kira juga perkara-perkara lain yang kemungkinannya boleh mendatangkan atau memberikan kerosakan kepada alam sekitar. Ataupun yang ketiga, nelayan mencari rezeki yang halal. Untuk niatnya baik untuk mencari rezeki, tetapi dengan cara menubuh ikan menggunakan cara menubuh ikan. Kaedah tubuh ikan ni tidak boleh diterima kerana dia boleh membunuh banyak spesies ikan yang tidak diperlukan dan boleh mendatangkan musibah kepada manusia serta menimbulkan masalah pencemaran air. Niat yang baik tapi caranya tidak tepat. Kemudian dua, kaedah al-yaqin la yuzalu bisyak yang menyebabkan yang berkaitan isu merosakkan alam sekitar ni, alam semesta, alam sekitar. Contohnya isu-isu berkaitan alam sekitar berkaitan kaedah ini ialah al-yaqin la yuzalu bisyak ni maksudnya ialah keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Contohnya pembakaran hutan dan sampah sarap secara terbuka pasti akan mencemarkan udara dan menyebabkan jerebu yang perlu dihindarkan. Contohnya seseorang tu dia nak membuat pembakaran hutan dan sampah sarap secara terbuka. Dia macam was-was sama ada boleh ke tak boleh ni, adakah memberi kesan buruk ataupun tidak. Sedangkan kat sana dah ada pun maklumat, dah ada pun ilmu kajian bahawa pembakaran terbuka ni memberi kesan buruk kepada udara. Dia pun tidak yakin. Maka kaedah al-yakin la yuzalu bisyak, keraguan dia tadi tidak dapat menghilangkan bukti-bukti daripada kajian-kajian yang mengatakan pembakaran hutan itu dan sampah sarap secara terbuka pastinya boleh memberi kesan buruk kepada udara. Tidak akan dapat hilangkan. Jadi al-yakin la yuzalu bisyak, keraguannya tidak dapat menghilangkan keyakinan berdasarkan bukti-bukti yang telah pun didapati. Ataupun yang kedua, pembalakan tidak terancang terbukti menyebabkan suhu bumi menjadi panas dan berlaku tanah runtuh hendaklah dihindarkan. Contohnya aktiviti pembalakan juga. Diingat pembalakan tu ragu boleh ke dia menyebabkan bumi menjadi panas ataupun tanah runtuh, dia ragu-ragu. Sedangkan bukti dah banyak menunjukkan pembalakan atau penebangan pokok-pokok hutan secara tidak terancang itu akan beri kesan buruk kepada iklim menjadi panas dan juga tanah akan jadi runtuh lah kerana tidak ada pasak yang memegang tanah tersebut. Jadi dapatan maklumat yang jelas dan tepat berdasarkan kajian dah pun ada. Jadi sebarang keraguan berkaitan perkara-perkara ini tidaklah wajar diterima kerana telah pun ada bukti yang jelas. Jadi kaedah al-yaqin la yuzalu bisyak terpakai untuk isu-isu berkaitan inilah. Contoh isu-isu lain
berkaitan kaedah ad-darar yuzal, iaitulah kemudaratan hendaklah dihilangkan. Contohnya penggunaan racun serangga, sisa toksik, senjata kimia dalam peperangan hendaklah dihindari kerana ianya boleh menyebabkan kecederaan, kematian, keracunan, kepebusan dan lain-lain. Jadi semua perkara ni, racun serangga, sisa toksik, senjata kimia ni memberi kesan buruk, maka hendaklah dihilangkan. Jadi apabila melibatkan alam sekitar yang boleh merosakkan, memberi mudarat kepada manusia, hendaklah dihilangkan. Yang kedua, diharuskan membunuh binatang yang boleh mengancam keselamatan manusia. Contohnya binatang yang menyerang manusia dan berbisa serta dijangkiti penyakit dan sebagainya. Contohnya binatang apa? Katakanlah ular hitam yang berbisa, kalajengking. Dibenarkan untuk membunuh kerana dia berbisa dan boleh memberi kesan buruk kepada manusia. Jadi ad-darar, kemudaratan dihilangkan. Namun begitu, pembunuhan tersebut terbatas kepada binatang tertentu yang beri kesan buruk pada manusia sajalah. Bukan semua binatang hendaklah dibunuh dengan suka hati. Ataupun yang ketiga, mendalamkan sungai untuk mengelakkan banjir besar melanda boleh dilaksanakan. Contohnya, jikalau sungai tidak didalamkan, akan berlaku banjir sekiranya hujan dengan lebat. Maka mendalamkan sungai itu dengan mengambil pakai kaedah ad-darar, kemudaratan hendaklah dihilangkan. Caranya hendaklah dengan menggunakan cara mendalamkan sungai. Bagi sungai dalam, maka air akan dapat menampung lebih banyak sungai tadi, maka tidak akan ada berlaku limpahan air lah, boleh mengakibatkan banjir. Itu contoh ad-darar yuzal. Ataupun yang keempat, membina lebuh raya di kawasan yang bersiko tanah runtuh yang menimbus sungai untuk membina jalan raya yang perlu dielakkan. Jikalau dengan membina lebuh raya tadi menyebabkan tanah menjadi runtuh, tak kuat, tak kukuh dan sebagainya, maka hendaklah dielakkan. Kerana mengambil kira kaedah sesuatu yang memberikan mudarat, hendaklah dielakkan ataupun dihapuskan. Jadi inilah antara tiga kaedah yang terpakai untuk isu merosakkan alam. Dan isu yang ketiga, memudaratkan kehidupan. Memudaratkan kehidupan. Jadi satu isu sajalah satu kaedah saja yang berkaitan isu ni, iaitu kaedah ad-darar yuzal, sama macam yang kedua tadi. Kaedah ad-darar yuzal iaitu perkara yang beri kesan buruk atau kemudaratan dalam kehidupan manusia hendaklah dijauhkan, dihapuskan atau tidak dibenarkan. Jadi ad-darar yuzal. Kaedah ini menetapkan bahawa setiap Muslim perlu menghapuskan mudarat kepada dirinya dan dia pula tidak harus memberi mudarat kepada orang lain. La dirar la darara wala dirar. Kaedah yang lain. Contoh isu berkaitan. Kerajaan harus mencegah dari kegiatan monopoli golongan tertentu terhadap barangan asasi masyarakat seperti beras di Malaysia. Kerana monopoli akan membawa mudarat kepada kebanyakan anggota masyarakat. Ini contoh. Contoh kemudaratan dalam kehidupan. Jadi orang memegang kuasa hendaklah mengelakkan monopoli satu golongan kerana kesannya akan beri mudarat kepada golongan yang lain pula. Ini contohnya. Jalan isu sains teknologi juga terpakai untuk kaedah ini. Apa-apa juga isu berkaitan sains dan teknologi yang boleh memberikan kemudaratan kepada pengguna, contohnya juga perlu dielakkan. Dielakkan, dijauhkan, dihapuskan daripada manusia. Atau contoh yang kedua, sesiapa yang memproses getah di kawasan kediamannya dan jiran-jiran yang terkesan dengan bau busuk getah tersebut, maka wajib bagi pemilik getah untuk menghilangkan kemudaratan tersebut dengan cara yang sesuai. Contohnya, proses getah. Getah kan bau yang sangat tidak menyenangkan, busuk, mengganggu hidung, mengganggu bau penduduk setempat. Maka hendaklah dielakkan, dihilangkan bau busuk tersebut dan dengan cara yang sesuai. Contohnya, mungkin diarahkan berpindah tempat lain yang lebih selamat dan sebagainya. Ataupun contoh yang pernah berlaku dalam surat khabar sebelum ni, ada hobi pelik, seorang guru ataupun pesara kerajaan ke apa. Dia telah hobinya ialah memungut sampah-sampah yang dikumpulkan di depan halaman rumahnya sehingga menimbulkan keresahan di kalangan penduduk ataupun jiran-jiran kerana mendatangkan bau yang busuk. Perkara tersebut hendaklah dielakkanlah sebab dia memberikan kemudaratan dalam kehidupan. Hobi yang tidak patut ada pada setiap manusia lah. Yang ketiga, seseorang yang membuka perniagaan di kaki lima jalan sehingga mengganggu lalu lintas, maka wajib diambil tindakan untuk tidak memudaratkan orang ramai. Contoh perniagaan di kaki lima. Orang nak lalu pun susah, maka cara ataupun tindakan manusia yang memberi kesan kepada kemudaratan manusia dalam kehidupan ni, maka hendaklah dielakkan.
Jadi ini kaedah yang terpakai untuk apa-apa juga isu yang berkaitan sesuatu yang boleh memudaratkan kehidupan manusia. Okey, sekian, terima kasih. Okey.